Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan hukum hakam tajwid. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat huruf, iaitu sifat huruf yang seterusnya, sifat huruf yang berlawan, yakni yang ada berlawan, dia ada gu, dia ada pasangan, iaitu sifat yang seterusnya, sifat yang keempat antara itbaq dengan al-infitah, menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Asy-Syaikh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wal itbaqu lughatan al-ilsaq. Itbaq dari segi bahasa ialah ilsaq. Al-ilsaq, ilsaq maksudnya menyentuh. Wastilahan talasaqa, talasuqu ma yuhadhi al-lisan. Talasuqu mafa'ul. Talasuqu ma yuhadhi al-lisan min al-hanak al-a'la, min al-hanak al-a'la li lisanin wal hanak al-a'la 'inda an-nutqi bil harf أو هو تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. Okay, apa maksud di sini? Maksud dia ialah menyentuhnya apa yang berdekatan dengan lisan. Maksudnya ni lisan ni, okay, ni lisan, lepas tu dia naik tinggi. Ni naik tinggi sampai apa? Sampailah menyentuh langit. Ni sampai menyentuh. Bukan mendekat, dia mendekat sampai tahap menyentuh. Tu ilsaq tu panggil itbaq, sebab tu panggil itbaq. Sebab huruf isti'la dia ada dua, kan? Yang kita macam kita sebut tadi. Huruf isti'la yang itbaq, yang ni hak kita nak sebut ni. Lepas tu huruf isti'la yang infitah. Infitah ni dia naik tapi dia tak sampai tahap menyentuh. Kalau yang menyentuh dia akan jadi itbaq. Dia ada perkaitan sifat-sifat ni. Okey, tu maksud itbaq no. Okey. Wa hurufuhu arba'ah. Huruf itbaq ada 4. As-sad, wad-dad, wat-ta, wadh-dha. Wa aqwa huruf fil itbaq at-ta. Dan huruf itbaq yang paling kuat ialah at-ta. Wa ad'afuha, dan yang paling lemah adalah adh-dha al-mu'jamah. Okey, dha mu'jamah maksudnya huruf dha yang titik, yang ada titik. Mu'jam tu kan sebelum kita pernah bincang sebelum ni, bila sebut mu'jam maksudnya huruf yang bertitik. Kalau ghairu mu'jam maksudnya huruf yang tidak bertitik. Kalau muhmalah maksudnya yang tidak bertitik, ghairu muhmalah yang bertitik. Tu istilah mutaqaddimin yang digunakan sebab zaman dulu dia apa? Allah SWT diletakkan istilah ni supaya nak membezakan setiap-setiap huruf tu sebelum apa terciptanya ad-dhabt, titik-titik ni oleh ulama-ulama yang selepas daripada itu. Baik. Jadi huruf itbaq ada 4, sad, dad, ta, dha. Okey. Macam mana kita nak ni, kita kena praktik kan? Okey, huruf sad. Okey, dia sebut sini huruf ta yang paling kuat. Jadi huruf ta macam mana? At-ta, 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 at-ta. Okey, huruf ta. Dia mesti kita kalau at-ta. Kalau at-ta dia tak melekat salah lah. Maksudnya sifat itbaq dah
tidak ada pada huruf ta tu. Bila jadi apa, dia mesti apa, apa. Dia lekat ni. Lekat dengan langit. Maksudnya lidah ni lekat dengan langit. Okey. Lepas tu huruf yang seterusnya huruf sad. As, 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 as. Dia kalau dia tadi as. Kalau as maksudnya dia tak lekat. Dia tak lekat maksudnya sifat itibaq dah tidak ada masalah. Okey. Lepas tu huruf dad. Ab. Kalau do. Kalau do, dia tak lekat nah. Ilsaq. Maksudnya sifat itibaq tidak ada pada huruf dad tu, maksud salah. Kalau orang sebut walado, maksud dia walado dia jadi sini. Walado. Nampak ni? Ini langit ni. Ini langit. Walado. Jadi lidah kita maksudnya lidah ni dia tak melekat pada langit. Maksud sifat tu salah. Maksudnya cara menyebut salah. Dia mesti walado, walado. Nampak tak? Lepas tu bila tak apa kita ulang sikit sebab huruf dad ni payah sikit. Lepas tu bila kita sebut huruf dad, dia tak boleh bunyi waladdo ataupun waladdo ataupun waladdo. Macam sebahagian orang Afrika dia tak boleh sebut huruf dad, dia jadi dha. Jadi tu beberapa kesilapan. Dia mesti bila kita sebut tu dia tak ada bunyi cuk tu. Waladdo. Dia tu waladdo. Waladdo. Dia jadi tu. Sebab dad ni dia ada satu, maksudnya dia ada satu masalah yang menyebabkan dad ni jadi payah sebab dia ada sifat rokhawah. Tapi macam kita sebut sebelum ni, tips bila kita menyebut ni, bila di dalam satu huruf tu ada sifat yang kuat dan sifat yang lemah, apa yang kita kena buat? Kita kena dahulukan sifat yang kuat dulu. Nampak? Selepas kita dahulukan sifat yang kuat, maka barulah kita mendatangkan sifat-sifat yang lemah. Macam rokhawah tu last sekali. Sebab tu rokhawah tu dia akan datang sekali dengan sifat istitalah yang kita akan bincang selepas ni. Walad, kita tak boleh sebut waladdo. Tak boleh. Waladdo. Dia kena ada dia akan datang sekali dengan apa? Dengan sifat rokhawah. Ataupun kita kata macam huruf macam ketika dia sukun. Kita saja sebut huruf dad ni sebab dia perbincangan dia agak payah. Okey. Macam fi tadlil, kita tak boleh sebut fi tadlil. Salah. Sebab apa yang salah kat situ? Yang pertama apa? Kita menjadikan huruf dad syiddah. Salah dah. Yang kedua, menghilangkan sifat rokhawah yang ada pada huruf dad. Fi tadlil. Dia tu dia datang sekali kan rokhawah apa tu kan? Istitalah rokhawah. Lepas tu yang tebal tu itbaq, isti'la apa semua tu. Nampak itu yang sebab apa huruf-huruf ni jadi payah sebab dia bercampur antara sifat yang kuat dan lemah. Tapi insya-Allah kalau kita ikut tips yang disebutkan tu, insya-Allah kita boleh menyebut huruf tu dengan baik. Okey, yang seterusnya huruf dha. Dha kan. Okey. Okey. Cara sebut tu saya tak sebut dah. Boleh tengok pada video yang lepas berkaitan dengan makhraj huruf. Jadi bila sebut maka lidah dia akan naik melekat pada langit. Kalau kita dia jadi dia tak naik. Salah nah. Mesti nampak dah? Okey. Itu bagi sifat itbaq. Yang seterusnya walinfitah. Lughatan al-iftiraq, berpisah. Dari segi maknanya berpisah. Wastilahan tujafi.
kullu man taraf tujafi kullum min tarafil lisan wal hanakil a'la anil akhar hatta yakhruja ar-rihu min bainihima 'inda nutqi bil harfi. Okey, maksudnya sini berpisahnya kan, min tarafil lisan dengan hanakil a'la, maksud berpisah. Pisah ni maksud dia tak sentuh lah, dia macam ni, bukan tak semestinya, maksudnya dia tak menyentuh. Dia macam ni lah. Kalau kata tadi itbaq, dia sentuh le langit. Infitah ni dia tak sentuh le langit. Tu lawan dia. Sebab dekat sini, dekat infitah ni, dia akan termasuk juga ada beberapa huruf isti'la yang bukan itbaq. Kita akan sebut. Okey. Jadi maksudnya berpisah dekat sini, maksudnya lidah tidak menyentuh le langit. Sehingga dia kata apa? Keluarnya angin di antara keduanya. Antara kedua apa? Di antara le langit dengan lidah. Inda nutqi bil harfi, ketika menyebut huruf-huruf yang berikut, maksudnya huruf-huruf infitah ni lah. Wa hurufuhu khamsatun wa ishruna. Huruf infitah ni ada 25. Wa hiya ma'ada hurufi al-itbaq, iaitu selain daripada huruf itbaq. Okey. Jadi kita ambil contoh. Sebab dekat sini perlu ambil perhatian yang sangat penting. Sebab apa? Sebab dalam infitah ni dia ada dua pecahan. Yang pertama, huruf infitah yang isti'la. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf infitah yang istifal. Jadi kita kena dapat bezakan apakah itu isti'la, apakah itu istifal, apakah itu itbaq, apakah itu infitah. Okey, kita ulang sikit yang sebelum ni. Isti'la maksudnya lidah naik sehingga mendekati langit. Tapi dekat takrif tu dia tak sebut mendekati tu sampai tahap lekat ke ataupun tak lekat. Dia tak sebut. Dia umum. Jadi maksudnya siapa saja, maksudnya huruf-huruf yang mendekati le langit, maka dia tergolong sebagai isti'la. Dia tak khusus gitu. Istifal hak mana yang tidak apa? Yang tidak mendekati le langit. Dia maksudnya mendatar macam ni. Okey, beza pula yang ni infitah dengan itbaq ni. Itbaq, lidah tu naik ke atas sampai lekat. Menyentuh langit. Tapi infitah lawannya lidah tu tak menyentuh langit. Jadi bila disebut lidah tak menyentuh langit, dia boleh jadi dua ihtimal. Sama ada dia naik, dia meninggi lidah tu tapi tak sentuh langit, dan satu lagi mendatar tak sentuh langit. Tu memang confirm dah. Isu dia yang mendekati langit tetapi tidak menyentuh langit, iaitu huruf-huruf isti'la yang mana disebutkan oleh para ulama huruf isti'la yang lemah. Huruf isti'la yang lemah, dia ada sifat isti'la tapi dia tidak ada sifat itbaq. Kerana itu dia dikira sebagai, tergolong sebagai huruf isti'la yang lemah. Iaitu apa dia? 3 huruf tu. Iaitu huruf qaf, huruf kha dan huruf ghain. Yang ni dia tak sebut ni. Dia tak sebut. Mau saya sebut supaya kita dapat bezakan. Maka hak baki lain tu tak ada masalah lah. Senang. Dia ada istifal, infitah. Senang. Tak fikir. Yang jadi keliru dekat sini, kekeliruan pada kita ialah dia isti'la. Tapi pasal apa? Kenapa dia masuk dalam infitah? Jadi kita perlu faham betul-betul apa makna infitah tu. Maksud infitah ni maksudnya dia sekalipun dia naik, lidah tu naik mendekati langit. Tapi kalau dia mendekati langit, setakat mendekati le langit sahaja, tidak menyentuh le langit, maka dia tak boleh termasuk dalam hak yang maksudnya super power, huruf isti'la yang super power yang 4 tu.
Maksudnya dia tak boleh masuk dalam itibaq lah. Sebab dia tak menyentuh le langit. Dia cuma naik saja. Tapi dia tak menyentuh le langit. Jadi kita kena faham ni. Kalau orang tanya kita, infitah ni terbagi berapa? Dua bahagian. Iaitu huruf isti'la yang infitah. Iaitu huruf apa? Huruf qaf, huruf kha dan huruf ghain. Baki yang lain tu mudah. Iaitu dia istifal dan infitah mudah. Nampak Jadi infitah di sini faham betul-betul maksudnya tidak menyentuh le langit. Sekalipun lidah tu naik ke atas. Sebab apa? Bila dia tak menyentuh langit, maka macam disebutkan oleh musannif, dia kata apa? Sehingga boleh lalunya angin. Boleh lalu angin. Okey. Jadi dia nak bagi kita bagi contoh. Okey. Contoh. Kita ambil satu yang bahagian yang isti'la tapi infitah dengan istifal dan infitah. Okey, kita ambil isti'la yang infitah. Okey, contoh huruf qaf. Yaqa. Dia mendekat. Sebab tu kalau kita tengok Allah SWT yang bab makhraj huruf sebelum ni, dalam takrif Syekh sebut apa? Dia kata mendekati hanak. Dia tak sebut melekat. Sebab apa? Sebab dia bukan itbaq. Sebab tu kalau kita tengok benda-benda ni, maksudnya apa yang sifat-sifat huruf yang ada pada huruf qaf ni, dia mempengaruhi cara ikhfa' dia. Sebab tu ikhfa' pada huruf qaf tidak sesempurna ikhfa' huruf-huruf itbaq. Macam huruf sad, ta, dha, dad, tu semua. Contoh macam qaf ni. Kita tak boleh, contoh kita baca syai'in. Dia tak baca syai'in. Sebab apa kita tak boleh baca macam tu? Kerana qaf ni dia tidak ada sifat itbaq. Jadi dia punya ketebalan dia tu kurang sikit berbanding huruf itbaq. Sebab tu bila kita dengar syai'in qa. Syai'in qa. Dia tak ada syai'in. Dia tak ada macam tu. Jadi sifat huruf yang ada pada huruf qaf ni mempengaruhi cara dengung pada ikhfa'. Jadi baru kita nampak sebab apa qaf ni dia tak sesempurna empat huruf yang tadi. Contoh kita macam qaumau dha. Mau zalama. Kita tak baca man zalama, kita baca mau zalama. Tu contoh. Okey, tu isti'la yang infitah. Lepas tu kalau istifal yang infitah, contoh macam sin, huruf sin. Okey, sin yang mudah. Okey, sin dia macam ni. As ni pergerakan. Dia ada pergerakan angin tu. Dia tak tersekat lah sebab lidah dia macam ni. Kalau dia macam ni, seolah-olah macam apa? Pintu gua tutup. Angin tak boleh masuk. Dia macam tu lebih kurang. Nampak lah. Jadi bila macam ni, maksudnya terbuka. Jadi perjalanan angin tu berlaku lah. Bila dia datang macam ni. As. Nampak lah. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.